Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So hari ini saya tak dapat online, tapi ini adalah apa yang saya nak sampaikan hari ini dalam kelas online kita. So saya rakam dulu. Kita nak bincang latihan PBD yang saya dah beri pada kamu, iaitu bab 5 dan bab 6. Ini untuk ulang kaji lah. So untuk bab 5, topik kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi saya dah beri kamu hari itu, iaitu kita ikut bab, ikut subtopik. Yang pertama, kekongruenan. So untuk soalan 1A, kita nak tentukan sama ada pasangan berikut kongruen atau tidak. So istilah kongruen ni bermaksud kita nak tengok dari segi dia punya panjang sisi dan juga dia punya sudut. Yang sepadan tu mestilah sentiasa sama. Okey. So sekarang ni untuk soalan pertama, kita tengok 1A, kita kena pastikan semua sisi adalah sama panjang. So kalau macam ni sama, so kita tengok sisi yang ni, dia tak sama panjang. Okay, dia tak sama panjang. Sini 2, sini 3. So bila dapat je satu sisi yang tidak sama panjang, kita terus boleh kata dia bukan kongruen. Okay, bukan kongruen. So tulis sajalah, kita hanya perlu tulis dia tidak ataupun bukan kongruen. Okay, B, check pula. Okay, sisi yang sama, sini 1 sama. Sini pun yang kedua sama, ketiga pun sama, keempat pun sama, dan kelima sama. So semua sisi sama panjang, so kita tak perlu tengok sudut dah lah. So dia adalah kongruen. So cara kamu menulis jawapan, tuliskan sama ada dia bukan kongruen, B kongruen, C kongruen dan D kita dapati bukan kongruen. So boleh check semak balik jawapan kamu. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ialah topik 5.2 di dalam bab 5, pembesaran. So, untuk pembesaran, kamu kena kenal pasti objek dan image. So, diberi PQRS objek. Kalau ada prime, ada titik, ada koma kat atas ni di image. Okay, so kita dah kenal pasti mana objek, mana image. Dia minta faktor skala. So, kalau faktor skala, simbol dia K. Dia mesti panjang image per panjang objek. So that untuk cari faktor skala bagi kes ni, kita ambil dari titik atau pusat pembesaran iaitu O. Kita kira dulu panjang O ke P prime. Sebab P prime ialah image. So kalau kita kira, kita boleh ambil pembaris, boleh kira panjang ataupun kira kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 kotak. Manakala panjang objek dia O ke P, 2 kotak. So bila kamu bahagikan, kamu dapat 3. Okay, hanya macam ni je. Ini cara mengira faktor skala. So 3 Okay, seterusnya untuk gabungan transformasi 5.3. Okay, dia ada 3 je subtopik untuk untuk bab 5 ni. Okay, so diberi bahawa P putaran. Yang putaran ni saya dah minta kamu edit hari tu, betulkan dia adalah pantulan, dia salah ni, pada paksi X. So untuk soalan macam ni, kita kena kenal pastilah, kena buat sendiri sebab dia dah bagi graf macam ni, so kita kena lukis. Dia dah bagi huraian untuk setiap penjelmaan yang terbabit. So kita tengok, gabungan transformasi dia lah PT. Kalau PT, mesti buat T dulu baru buat P. So T dia ialah translasi. So kita sediakan dulu dia punya koordinat bagi objek. Diberi koordinat pada objek, dia cari koordinat image. Kan? Maksudnya objeknya A lah. Dia dah bagi A14. So kita buat satu paksi. Okay. Disebabkan dia pantulan, so kita ambil X tu di tengah lah. Sebab mungkin dekat atas, mungkin dekat bawah. Sebab pantulan dia X. So kat sini Y. Alamak, apa tu? Okay, kemudian kita letak koordinat sebagai 14. So kamu labelkanlah 1, 2, 3, 4. Ni yang paling mudah. 1, 2, kita ambil satu je. Satu kotak je. Tak payah ambil besar-besar, susah nak kira. Okay, 1, 4 berada di sini. Ini ialah koordinat objek yang kamu kena gerakkan. So dia kata T
PT, buat T dulu. T ialah translasi 2, negatif 3. Maksudnya bergerakkan 2 ke kanan. Kalau dia negatif 2, ke kiri. So disebabkan 2, so ke kanan lah. 1, 2 dan negatif 3. Dekat bawah dia negatif 3. So maksudnya negatif 3 tu bergerak ke bawah. Kalau 3 bergerak ke atas. 1, 2, 3. So sekarang ni, kamu punya koordinat, objek tadi, A tadi telah bergerak kepada 3, 1. 3, 1. Tapi disebabkan dia gabungan transformasi, kita kena buat P pula. P ialah pantulan pada paksi X. So bila pantul, ini cermin dia X, pantul. So dipantulkan sebanyak 1 kotak dan dipantul semula daripada cermin pun 1 kotak. So dia akan berada di sini. Untuk pergerakan image yang kedua. Okey, gabungan yang kedua. So kita baca dia sebagai 3, negatif 1. 3, negatif 1. So, cek jawapan lah. Okey. Betul tak? 3, negatif 1. Okey, next. Okey, TR. TR ialah R dulu, baru T. R dia apa? R dia translasi, R putaran, T translasi. Masih dalam image yang sama, iaitu 1, 4. So, kita cek ya. Mungkin saya tak dapat tepat sebab saya tak guna pembaris ni. Okey, 1, 4. Okey, dia kata 1, 4. So, dia berada di sini tadi A kan. So, dia bergerak secara putaran. A, 1, 4. Okey. Dia bergerak secara putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik 02. So, kena carilah titik dia dulu. Titik 02 berada di sini. Okey, titik atau pusat putaran. Okey, so step dia sentiasa daripada pusat putaran tu kita bayangkan sebagai pusat jam yang menggerakkan jarum jam. So dari sini ke sini ialah jarum jam. Kamu mesti menggerakkan dia kepada 90 darjah ikut arah jam. So 90 darjah, buat garisan 90 darjah tu. Okey, buat garisan 90 darjah. So kamu akan dapat di sini. So kita cek betul tak? So betul semak kalau TR ni salah sebab T ni R ni ialah putaran. Kemudian kita kena ambil T. T tadi apa? T ialah pantulan. T ialah translasi. So ni putaran. Putaran yang pertama tadi kita dapat untuk R. So kemudian translasi dia untuk T ni A prime, maksudnya image yang pertama. Kemudian dia bergerak sebanyak 2 langkah ke kanan, 1, 2. Kemudian 3 langkah ke bawah, 1, 2, 3. So kalau ikut yang ni, kamu dapat 1, 2, 3, 4. Nah, sini 4. 1, 2, sini 2. So jawapan sepatutnya dapat 4, negatif 2. Okey? Betul tak? Semak jawapan. Okey, 4, negatif 2. Betul. Okey, boleh ya? Kemudian yang terakhir, nombor 3. Belum terakhir ke? Dah terakhir dah. Okey, nombor 3. Nombor 3 ialah masih lagi 5.1. Dia ulang tetapi yang ini untuk soalan yang aras lebih tinggi dengan dia punya tahap pemahaman dia PP4. Maksudnya tinggi lagi lah. Okey, so dalam rajah diberi pentagon ni dan ni kongruen. So bila kita tahu kongruen maksudnya semua sisi dia sama panjang. So kita kenal pasti sisi yang sama dulu. PQ. So kalau PQ ni kat mana? Okay, PQ ni sama dengan X, W kan? So sini 3. PT 1.5 sama dengan WV. So sini 1.5. 3 dengan PQ dengan TS sama. Okay, sambung tadi So kita kira perimeter keseluruhan rajah. Kita dah ada semua data. Kamu kirakan keseluruhan rajah. Tambah kamu akan dapat 24 cm. Okay, 24 cm. So cek balik jawapan. So pastikan 24 cm. Okay, soalan seterusnya. Topik 5.2. Masih lagi dalam TP4. Dia minta cari luas image. So dia punya rumus luas image sama dengan skala faktor skala kuasa 2 darab luas objek.
Yang ini sebenarnya tak perlu hafal sebab memang ada dalam formula yang diberikan pada muka surat hadapan kertas soalan. Tapi kalau ada tak tahu guna, tak guna jugalah kan kalau kita tak tahu guna. So kena buatlah latihannya dan tak perlu hafal tapi boleh rujuk dekat depan tu. Okey, dia minta dia dah bagi prime ABC ni image bagi ABC, dia dah bagi faktor skala 3. So kita isi sajalah. Dia minta luas image. So letakkan luas image di depan. Faktor skala 3, jadi ikut rumus mesti ada letak kuasa 2, letakkan kuasa 2 darab 40. 40 ialah luas objek. So yang ini soalan ni direct. Terus je darab, kita dapat 360. Tapi kalau dia ada bagi gambar rajah, lorekkan kan, ada pula segitiga objek tu di dalam image, maka kamu kena tolak. Tapi untuk soalan ni tak ada rajah dan terus je direct menggunakan rumus, maka kamu dapat ni. Dan dia punya unit sama seperti inilah, cm square. Okay, kalau kamu nak tulis unit, make sure betul. Kalau tak nak tulis unit pun tak apa. Sebab kalau kita tulis unit, means kita commit. Kalau salah, salah So kalau nak tulis unit, pastikan betul. Kalau tak tulis pun tak apa untuk matematik. Untuk subjek lain, yang fizik, sains, kimia tu wajib lah sebab dia melibatkan penulisan unit untuk amali untuk sains ya. Okey. So ini sambungan tadi bab 5. Okey, itu saja bab 5. Nanti saya sediakan untuk bab 6 pula.